Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik. Terlebih dahulu sebelum masuk kepada buku Qawaidun Nahwi wa Amthilatu Jumaliha ma'a i'rabiha kitab tu. Sebelum saya masuk yang tu, saya sebelum masuk yang ni lah. Sebelum masuk yang ni, saya nak berikan sedikit perkongsian tentang nota yang ni. Nota yang ni. Okay. Baik. Babul fa'ili. Babul fa'ili bermaksud bab berkaitan dengan fa'il, iaitu apa maksud fa'il? Fa'il adalah pelaku, pembuat. Itu dia, itu poin dia. Fa'il adalah pembuat, pelaku lah. Okay. Baik. Okey. Fa'il adalah pembuat. Kemudian kita tengok apa maksud pembuat ataupun fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ini kena baca fi'lu. Dia jadi naib fa'il kepada al-madhkur, iaitu lafaz isim maf'ul. Isim maf'ul, kalau kita belajar kaedah nahwu, dia beramal seperti mana amalnya fi'il bina majhul, iaitu dia memerlukan naib fa'il kepadanya. Salah satu kita sebut qablahu fi'lu. Fi'lu, ya. Baik. Okay, kat sini disebutkan, ini ta'rif ni dia adalah dalam matan Ajurrumiyah. Al-ismu al-fa'ilu huwa fa'il adalah al-ismul marfu', isim yang diberikan tanda rufa'. Bermaksud fa'il adalah kalimah, kategori kalimah yang kita kena bagi tanda rufa' kepadanya. Kita kena beri tanda rufa' kepada dia. Okay, kemudian al-madhkuru yang disebutkan fi'ilnya. Fi'luhu. Yang disebutkan, apa yang disebutkan tu? Fi'ilnya, fi'il isim itu. Qablahu sebelumnya. Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Kalau kita nak faham, al-madhkuru fi'luhu qablahu. Ya, baik. Baik. Kemudian kita tengok sekejap ya, ada sahabat mesej minta link. Sekejap. Kemudian kita tengok yang berikutnya tu, ini kita fahamlah bahawa fa'il adalah isim. Dia mesti isim, ya. Sama ada isim zahir ke, isim dhamir ke, tak kisah. Asalkan isim dia. Kita kena faham dia adalah bentuk isim, bukan fi'il, bukan haraf. Dia kalimah Arab ni ada 3 kategori, sama ada dia kategori isim, iaitu kalimah nama, kata nama, kata orang kata pada kalimah, ataupun kata perbuatan, kalimah perbuatan. Ataupun satu lagi, dia bukan kata nama, dia bukan juga perbuatan. Okey, direct kita kata dia adalah haraf. Ya. Sesuatu yang bukan isim, bukan kategori nama, tidak juga kategori perbuatan. Maka dia yang ketiga lah. Apa dia? Huruf ataupun haraf. Baik. Ini dari segi bahasa Arabnya. Kita tengok. Dalam takrif ini, kita kena nampak
satu isim. Yang kedua, mesti ada tanda rafa'. Tanda-tanda dia adalah rafa'. Kalau kita nak buat ayat, kita kena bagilah tanda rafa' pada dia. Kemudian, sebelum daripada isim itu, perlu ada fi'il. Macam yang kita dah sebut sebelum ni. Ini ulang kaji ya. Ya. Wa huwa ala qismaini, dan ia fa'il itu ala qismaini, ada dua jenis. Zahirin wa mudmarin. Zahirin, kenapa tak baca zahirun? Boleh juga baca zahirun, tapi kita kena takdirlah. Huwa atau huma zahirun wa mudmarun. Ataupun kalau tak perlu takdir pun begini je. Zahirin atas dasar qismaini. Dia kalau i'rab dia dekat sini, zahirin dia adalah sebagai apa? Sebagai apa ni dia panggil badal ba'du min kull. Mudmarin badal ba'du min kull jugalah, ataupun kita kira ataf. Zahirin wa mudmarin. Ada dua pattern, ada dua bentuk fa'il ni, sama ada dalam bentuk fa'il isim zahir ataupun fa'il dalam bentuk isim dhamir. Okey. Seterusnya kita kata fadhahiru nahwu qaulika, isim zahirnya contoh dia adalah seperti mana kita kata qama zaidun, yaqumu zaidun, qama zaidani, yaqumu zaidani. Wa qama az-zaiduna wa yaqumu az-zaiduna wa qama ar-rijalu yaqumu ar-rijalu. Qamat hindun taqumu hindun, qamatil hindani taqumul hindani, qamatil hindatu taqumul indatu wa taqumul hunudu, wa qama akhuka wa yaqumu akhuka, qama gulami yaqumu gulami, wa ma ashbaha dzalik. Ini ibarat yang ada dalam matan Ajurrumiyah. Baik. Cuma minta ikhwah yang berada di dalam sekejap ya, dalam program ini minta supaya dapat tolong mute-kan ya. Tolong mute-kan dari segi suara lah. Okey. Baik. Seterusnya. Okey. Ini kalau kita belajar matan Ajurrumiyah. Saya tak mengajar ni. Saya tak nak mengajar benda ni petang ni. Saya cuma nak seimbas lalu. Sebab kita di bawah tajuk kitab Qawaidun Nahwi. Yang ni. Qawaidun Nahwi wa amthilatu jumaliyah ma'a i'rabiyah. Ini tahap yang kedua lah dalam catatan saya di Telegram. Dia adalah berada pada tahap yang kedua. Iaitu kita mula belajar cara-cara untuk menganalisis kalimah. Kalau tahap satu tu asas lah, insyaAllah. Baik. Kita tengok lagi seterusnya. Zaid telah berdiri. Ini semua makna dia. Jadi saya tak maulah. Kemudian wal mudmaru 12. Fa'il dalam bentuk isim dhamir tu ada 12 lah. Dia bagi contoh je ni. Dia tak sebut fa'al tu. Kan fa'al tu dan sebagainya. Darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum. Dia bagi contoh darabah. Dia kata dalam pengarang kitab Ibnu Jurrum dalam kitabnya Muqaddimah dia, ataupun kita sebut sebagai kitab Ajurrumiyah, sebut apa? Dia kata fa'il dalam bentuk isim dhamir ada 12. Seperti kamu mengatakan nahwu qaulika, contoh katamu darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba, darabat, daraba, darabu, darabna. Itulah. Itu terjemahan dia. Okey, seterusnya. Ini yang mudahnya kalau kita nak faham. Dalam bentuk gambar rajah, strukturnya babu marfu'atil asma'. Fa'il adalah di antara bab yang dalam kategori isim-isim yang diberikan tanda rafa'. Apa takrif dia? Al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Baik. Ada dua bentuk. Wa ala qismaini. Yang kita baca tadilah. Ada satu zahir, ada satu mudmar. Yang zahir itu fazahiru nahwu qaulika, yang kita sebut tadi, wal mudmaru 12 nahwu qaulika, darabtu, darabtunna, dan seterusnya yang kita baca tadi. Baik. Kemudian ini salah satulah dari gambar rajah yang berikutnya.
Okay, fa'il ni adalah isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'iliyah. Antara hukum kepada fa'il ini adalah wujubu raf'ihi. Wajib fa'il wajib rafa'nya dia. Mana kita kena bagi tanda rafa' kepada dia. Hukum yang kedua adalah wujubu wuqu'uhu ba'dal fi'li. Wujubu wuqu'ihi ba'dal fi'li. Wujubu wuqu'ihi ba'dal fi'li. Wajibnya terletak dia tu ba'dal fi'li. Wajib wuqu'u terletak hi-nya, wajib terletaknya fa'il itu ba'dal fi'li, selepas fi'il. Kalau kita letak kita kata kalau kita letak isim dulu, lepas tu baru kita letak fi'il, dia tak jadi ayat kata fi'il fa'il. Dia tak jadi, isim itu bukan fa'il. Sebaliknya isim itu adalah mubtada dan fi'il itu adalah khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kesan dia kalau kita tersalah dalam meletakkan, kita nak buat fa'il kepada fi'il tu, tapi kita letak dulu isim tu, kita letak dulu. Ini dari sudut tata bahasa Arab, kaedah Arab. Kalau kaedah Melayu memang kita akan sebut pembuat tu dulu. Contoh, Arab akan kata zahaba Muhammadun ilal madrasati. Kalau Melayu dia kata Muhammad pergi ke sekolah. Sebab kita letakkan pelaku itu di depan. Sedangkan Arab, dia mesti letak perbuatan di hadapan, baru letak pelaku itu yang kemudiannya. Zahaba Muhammadun. Tak boleh Muhammadun zahaba ilal madrasati. Dia tak boleh macam tu. Salah kaedah dia. Baik, jadi wajib terletaknya fa'il itu selepas daripada fi'il. Itu kalau kita kata, walaupun kalau kita ubah ayat mubtada khabar, Muhammad pergi dia ke sekolah. Memang kita tahu yang pergi itu Muhammad. Makna dia memang betul adalah Muhammad sebagai fa'il, sebagai pelaku. Tapi dari sudut i'rab, dari sudut analisis, dia tak boleh kita tentukan atau kita letak dekat situ sebagai fa'il kita. Baik. Seterusnya, dua hukum dia tadi, satu, fa'il mesti dalam keadaan rafa', yang kedua dia mesti berada di dalam berada selepas daripada fi'il. Kita ambil hukum ni, kita ambil daripada ta'rif. Al-ism isim lah. Al-marfu' ni wajib rafa'nya, al-madhkuru qablahu yang disebutkan sebelum tu fi'il. Maknanya isim itu berada selepas daripada fi'il. Kemudian bahagiannya kita sebut tadi ada zahir, ada dhamir. Dan dalam bentuk dhamir, di sini. Dalam bentuk dhamir, bila kita kata dhamir, mesti kita gambarkan tiga pihak. Pihak pertama yang disebut sebagai mutakallim. Ini kata dhamir, apa maksud dhamir? Dhamir adalah kalimah yang menggantikan diri. Orang sebut, selalu kita sebut apa? Kalimah ganti diri. Kalimah ganti diri. Dan untuk menggantikan diri ini ada tiga pihak. Satu, pihak pertama dipanggil mutakallim. Yang kedua, pihak kedua dipanggil mukhatab. Mutakallim bermaksud orang yang berbicara. Mukhatab orang yang ditujukan percakapan. Orang yang ditujukan percakapan, orang yang dimaksudkan percakapan. Yang ketiga, ghaib. Ghaib ni orang yang tidak dilibatkan percakapan, orang yang tidak dimaksudkan dalam percakapan, walaupun dia duduk sebelah, tetap dikatakan ghaib. Ini saya dah jelaskan baru ni. Ada sedikit kefaham. Biasanya kita diberikan kefahaman mutakallim orang yang bercakap, mukhatab orang yang ditujukan percakapan, ghaib iaitu orang yang tidak ada dalam percakapan. Maksud tidak ada dalam percakapan tu, kalau kita faham dia tak ada dekat depan kita, salah. Yang dimaksudkan dengan ghaib ataupun ghaibah adalah mereka yang tidak dilibatkan dalam bicara tersebut, dalam percakapan itu. Kalau dia duduk depan kita, dia duduk dalam majlis, sama je. Contoh, saya bercakap kepada tiga orang. Saya, Ahmad dan Ali. Saya bercakap kepada Ahmad. Hanya kepada Ahmad dia saya bercakap. Ali mendengar depan saya. Saya kata, Ahmad,
nanti petang kita pergi ke cari durian musangking ke, kan? Jadi saya kata kita cari durian musangking. Jadi dalam kedudukan sekarang, Ahmad adalah mukhatab, saya adalah mutakallim, dan Ali adalah ghaib. Ali ada di depan, memang betul. Sebab apa dia dikira sebagai ghaib? Sebab dia tidak dilibatkan dalam percakapan. Sekiranya saya maksudkan Ahmad, kita akan pergi cari durian udang merah petang ni, kan? Ataupun musangking. Sekarang ni musim durian ni, kan? Jadi kita pun kata macam tu, dan saya maksudkan kita itu bersama dengan kita, maknanya dalam ayat kita saya bercakap dengan Ahmad, tapi saya sebut kita dan saya maksudkan kami 3 orang, saya, Ahmad dan Ali. Maka Ali adalah mukhatab. Kalau saya tidak maksudkan Ali, saya bercakap dengan Ahmad semata-mata dan saya hanya melibatkan Ahmad saja, maka dia akan jadi Ali adalah ghaib. Ini sangat penting sebenarnya. Sebab kata itulah kefahaman yang sebenar tentang mafhum ghaib ataupun ghaibah. Ya, baik. Contoh bagi mutakallim, darastu, darasna. Contoh untuk yang dalam bentuk sebelum tadi kan, yang ini semua, ini semua darabtu, darabtun dan sebagainya, dia bagi dalam bentuk gambaran macam ni. Kalau mutakallim kategori darastu, darasna. Ini mukhatab, ti, tuma, tum, tunna. Kemudian dalam bentuk ghaib, darasah. Darasah ni mustatir. Darasat takdiri huwa, ini hiya. Darasa alif itsnaini. Darasu waw jamaah, darsna nun niswah. Kan nun niswah. Baik. Seterusnya baik. Seterusnya kita masuk ayat ni sangat penting. Ini adalah gambaran bagaimana kita nak faham jumlah. Jumlah selalu saya sebut. Jumlah bila kita belajar nahwu, maksud jumlah tu bukan jumlah 1, 2, 3. 2 campur 2, berapa jumlah dia? 4. Bukan jumlah itu. Jumlah bermaksud ayat. Jumlah bermaksud ayat. Ayat dalam bahasa Arab, ayat, ingat lagi tak dalam program di Taksil Baitul Rahmah ni saya sebut tentang ayat kan. Saya tentang gambaran bagaimana kita nak faham tentang bahasa, ilmu bahasa, kan? Ada mufradat, ada jumal. Jumal tu bermaksud dia adalah lafaz, jumal tu adalah lafaz jamak. Jumlatun, jumlatani, jumalu. Okey. Jumlatun mana ayat lah. Ayat dia akan pecah kepada 2. Satu dipanggil ayat ismiyah. Dia panggil jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ayat yang bermula dengan perkataan isim. Okey, yang kedua dipanggil jumlah fi'liyah. Ayat yang akan bermula dengan fi'il. Kita tengok. Yang pertama, ayat itu ayat dipanggil ayat ismiyah. Apa maksud jumlah ismiyah? Iaitu sesuatu ayat, kaedah dia jumlah ismiyah bermaksud apa? Ayat yang dimulakan dengan isim. Contoh dia al-madrasatu kabiratun. Al-madrasah ni kan isim. Fatimatu jamilatun. Fatimah ni kan isim. Lepas tu contoh yang lain, Zaidun talibun. Zaid kan isim. Ana mudarrisun. Ana ni kan isim. Zaidun akalal khubza. Ini ayat ni contoh. Zaidun akalal khubza. Zaid makan roti. Zaid telah makan roti. Mana Zaid ni kan permulaan ayat adalah bentuk isim. Jadi jumlah ismiyah adalah ayat yang dimulakan dengan isim. Kaedah dia adalah, kaedah yang penting, apabila ayat itu bermula dengan isim, maka ayat itu adalah ayat mubtada khabar.
bila dia jumlah ismiyah, ayat itu adalah ayat isim, maka apa kita akan jumpa? Kita akan jumpa mubtada dan khabar. Ini sangat penting. Kalau jumlah ismiyah, terus kita kata mubtada khabar. Manakala satu lagi dipanggil ayat yang bermula dengan fi'il. Ayat yang bermula dengan fi'il. Maka apabila ayat bermula dengan fi'il, kita akan jumpa iaitu fi'il dan fa'il. Ataupun kita akan jumpa fi'il, fa'il dan maf'ul. Ini kaedah dia. Kalau isim, kita akan jumpa mubtada dan khabar. Manakala kalau fi'il, kita akan jumpa apa? Kita akan jumpa fi'il dan fa'il dan juga ataupun fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Apa beza antara dua? Yang ini orang panggil fi'il lazim dan ini orang panggil fi'il muta'addi. Fi'il lazim iaitu yang tidak perlu kepada objek. Ini objek. Maf'ul bih adalah objek. InsyaAllah ya. Kalau ada sahabat-sahabat yang kata cepat sangat Ustaz, laju sangat Ustaz, sebab ini bukan saya mengajar ni, saya cuma ulang kaji saja. Di peringkat yang kelas bawah ataupun permulaan, maka dia akan belajar ini insya-Allah secara tertib, perlahan-lahan, dan insya-Allah kita akan belajar. Ya, kita akan belajar. Baik. Dalam jumlah ataupun ayat fi'liyah, kita akan jumpa apa? Kita akan jumpa fi'il dan fa'il atau fi'il, fa'il dan satu lagi tambahan maf'ul bih. Contoh dia, apa maksud jumlah fi'liyah? Jumlah ataupun ayat fi'liyah adalah ayat yang dimulakan dengan fi'il. Ni. Ayat yang dimulakan dengan fi'il, manakala jumlah ismiyah, ayat yang dimulakan dengan isim. Ya. Contoh dia adalah nama Zaidun. Kalau Zaidun nama, Zaidun nama. Zaidun kita letak terbalik. Zaid ini isim dulu, kita letak depan. Zaidun nama dia akan jadi ayat mubtada khabar. Akala Zaidun kita ubah menjadi Zaidun akala. Dia akan jadi ayat mubtada khabar. Tapi apabila kita letakkan fi'il itu di hadapan, maka ayat itu dianggap sebagai ayat fi'liyah, jumlah fi'liyah, maka kita akan jumpa fi'il dan fa'il ataupun fi'il dan fa'il campur satu lagi maf'ul. Macam dekat sini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Kalau ini cuma membabitkan fi'il dan fa'il sahaja. Qara'at talibu al-kitabah. Qara'a at-talibu al-kitabah. Qara'a telah membaca. At-talibu seorang pelajar. Al-kitabah akan buku. Baik. Daraba Zaidun al-kalbah. Daraba telah memukul. Zaid lah. Al-kalbah anjing. Kesian kan? Dalam setiap ayat, kalau yang kena pukul, mesti anjing. Kalau contoh, mesti Zaid. Mesti Muhammad. Jadi sebenarnya bahasa Arab ni dia ada apa ni? Falsafah dia. Kenapa Zaid? Itu tak apalah. Kemudian ayat yang lain, contoh. Tabakhat Fatimatu at-ta'ama. Tabakhat fi'il. Apa maksud dia? Telah memasak. Tabakhat. Kenapa tabakhat? Sebab Fatimah muannas. Dari ta ni tatamih. Alamatul inath. Alamat keperempuanan. Baik, Fatimah tu dia fa'il. Kalau kita ubah Fatimah tu tabakhat at-ta'ama, maka dia akan jadi ayat mubtada khabar. Itu kesan dia tuan-tuan. Kalau salah kita atur, i'rab akan jadi berbeza. Yang i'rab ini dia akan jadi i'rab mubtada, yang isim tu, isim marfu' tu akan jadi mubtada. Kalau dalam keadaan sekarang, kalau jumlah fi'liyah, maka i'rab isim itu akan di i'rab, dianalisiskan sebagai fa'il. Baik, seterusnya kalau dia ini kita nampak dia ada dua ya. Jumlah itu adalah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Dia ada yang ketiga sebenarnya tuan-tuan. Dipanggil syibih jumlah. Syibih jumlah bermaksud bukan itu ayat yang mana huruf jar itu duduk di depan. Permulaan itu adalah huruf jar ataupun zaraf. Zaraf dengan majrur dia ataupun huruf jar. Ini dinamakan syibhul jumlah. Dia bukan jumlah. Jumlah ni ada dua ya. Sama ada ayat itu ada dua ya. Ayat sama ada ayat itu adalah bermula dengan isim
atau ayat itu bermula dengan fi'il. Tetapi kategori kat sana ada satu kategori dipanggil menyerupai ayat. Menyerupai, syibhu. Penyerupaan dengan ayat lah, jumlah tu ayat. Jadi apa dia kategori yang boleh dikatakan sebagai syubul jumlah? Iaitu setiap huruf jar bersama dengan majrur dia. Zaraf bersama dengan majrur dia. Dan zaraf ada dua, sama ada dalam bentuk zaraf makan, bukan makan ni makan nasi, makan kuih, makan roti, itu tidak. Makan bermaksud tempat. Yang kedua zaraf zaman bermaksud masa. Baik. Minta maaf ada gangguan sikit tadi. Baik. Jadi syibhul jumlah. Dia bukan jumlah, dia syibih. Syibhu. Baik. Seterusnya, tengok seterusnya. Fi'il dilihat dari sudut pelaku. Kalau kita jumpa perkataan perbuatan fi'il, maka kita nak tengok dari sudut siapa yang melakukan perbuatan itu. Baik. Fi'il dilihat dari sudut pelaku pembuat. Setiap fi'il wajib ada pelakunya. Ini kaedah yang tetap. Bila kita kata kalimah ni fi'il, perbuatan, mesti terus kita cari fa'il. Itu wajib. Jika tak ada fa'il, mesti ada sesuatu yang menggantikan fa'il itu. Jika tidak ada fa'il, wajib ada naib fa'il. Iaitu pengganti pelakunya. Naib fa'il. Naib fa'il, pengganti pelakunya. Naib tu pengganti. Timbalan. Naib naba menggantikan. Naib yang menggantikan. Yang menggantikan fa'il itu kita kata pengganti fa'il, pelakunya, asalnya adalah maf'ulun bih. Yang kita nak jadikan naib fa'il, apabila fa'il tak ada, mesti ada naib fa'il. Jadi naib fa'il tu perkataan mana? Iaitu perkataan maf'ulun bih. Dalam ayat yang ada maf'ulun bih, maka maf'ulun bih itu kita letakkan di tempat fa'il. Ketika bila berlakunya? Ingat, maf'ulun bih adalah isim yang dinasabkan, yang terletak, yang berlaku padanya perbuatan. Ini tak apalah. Sasaran perbuatan dinamakan sebagai maf'ulun bih. Ni objek lah, kita kata objek. Sasaran perbuatan. Contoh, saya minum air. Saya minum air. Perbuatan dia apa? Minum. Pembuat dia siapa? Saya. Yang kena buat siapa dia? Yang terkena perbuatan minum siapa dia? Air. Maka air adalah maf'ulun bih. Ya, sasaran perbuatan dinamakan sebagai maf'ulun bih. Itu dia. Okey, settle. Ini sahaja yang perlu kita tahu berkait dengan naib fa'il untuk nota ini. Sekadar itu dulu. Baik, kita masuk pada nota yang berikutnya, qawaidun nahwi wa amthilatu jumaliha ma'a i'rabiha. Sekarang setelah kita tahu secara umum tentang naib fa'il, tentang fa'il dan tentang naib fa'il, macam mana kita nak i'rab sekarang ni? Macam mana kita nak rincikan, nak detailkan perkataan tersebut. Dalam ayat, macam mana kita nak perincikan, nak detailkan dia, nak analisis perkataan tersebut. Baik. Kita sampai dekat muka surat mana tadi? Fatihah. Fatihah adalah salah seorang pelajar saya. Dekat mana Fatihah? Muka surat 11. Muka surat 11. Oh. Baik. Silentkan balik. Mutekan balik. Mic tu. Baik. Muka surat 11. Pada perkataan yang kita berhenti tadi, contoh kita dah selesai, nusira al-muslimuna, kan? Nusira al-muslimuna kita dah settle. Sekarang kita nak masuk dalam bab yang baru, ayat yang baru, iaitu nusirat al-muslimatu. Nusirat al-muslimatu. Ayat dia. Baik, nusirat al-muslimatu.
seorang muslimah, nusirati. Asalnya nusirat. Sampai ada nota tu dia boleh matikan. Okay, nusirati. Kadang-kadang ada sebelum ni dalam kuliah saya ada yang tolong bantu saya. Saya minta supaya kekalkan saya sendiri ya. Sebab saya takut nanti ada macam sebelum ni ada yang bantu tu dia saya tak ada boleh nak buang balik dah. Benda tu sebab tu dalam penjelasan saya. Okey, biar saya. Baik, nusira ini perkataan asal bagi fi'il. Yang ta ni tambahan. Kenapa kita tambah dekat sini tak? Sebab perkataan al-muslimah. Adanya perkataan al-muslimah iaitu kalimah muannas. Bila kalimah muannas, maka kita kena bagi pada fi'il itu tanda muannasnya perbuatan itu. Iaitu dengan cara kita tambah ta ta'nis dibagi ta muannas. Baik. Nusira bermaksud dibantu. Nusirat juga di mana dia dibantu. Al-muslimatu seorang wanita muslimah. Seorang wanita muslimah. Okay, nusirat macam mana? Sebab dia ada T ni. Cuba kita tengok macam mana i'rab dia. Okay. Nusira dulu. Nusira makna dia apa? Dibantu. Untuk setiap fi'il bina majhul, fi'il bina majhul iaitu setiap fi'il yang tidak disebutkan fa'il, sebaliknya disebutkan naib fa'il, maka dalam terjemahan Melayu kita sebut di dulu untuk perbuatan itu. Kalau saya minum air bermaksud maklum. Air diminum bermaksud diminum. Di itu bermaksud fi'il bina majhul. Ya. Nusira fi'lun. Dia adalah kalimah fi'il. Saya baca dulu. Fi'lun madin mabniyun lil majhuli mabniyun alal fathi. Ini yang saya berhenti-berhenti itu tuan-tuan letak palang. Fi'lun palang. Madin palang. Mabniyun lil majhuli palang. Mabniyun alal fathi palang. Watta'u palang. Alamatut ta'nisi atau nak baca watta'u alamatut ta'nisi palang. Harfun palang. Mabniyun ala sukuni palang. Alladhi hurrika ala ilal kasri palang. Man'an lil tiqa'is sakinaini. Baik. Kenapa Ustaz buat macam tu? Saya buat tu supaya mudah untuk kita mengkategorikan. Kalau tuan-tuan buat macam tu, tuan-tuan jawab macam tu dalam peperiksaan, maka dia setiap satu tu dia ada markahnya. Setiap satu. Contoh nusirat, nusirati dia fi'lun. Memang kalimah nusira adalah kategori fi'il. Kalimah kategori perbuatan, bukan isim, bukan huruf. Kemudian bila kita kata fi'il, apa kategori masa dia? Madin, masa yang telah berlalu. Asalnya madiyun, tapi tak boleh kita sebut madiyun. Salah madiyun. Sebaliknya kita kena sebut madin. Kemudian bila fi'il madhi, dia mesti mabni. Kita pun terus letak mabni. Mabni. Ini mabni lah dari satu segi. Cuma mabniyun lil majhul, kita tengok nusira. Ini majhul ni sebab apa? Sebab dhammah di awal, fathah kasrah sebelum akhir. Dan memang perlu dibaca dengan nusira sebab tidak ada fa'il pelaku dia. Baik. Fi'il madhi mabniyun lil majhul, bentuk ini adalah bentuk majhul. Maka sebab itu kita kata dia bina majhul. Lepas tu yang penting bila kita sebut lagi fi'il madhi, dia mabniyun. Dia adalah fi'il yang mabni. Cuma dia bina di atas apa? Mabni bermaksud tetap di atas keadaan dia, tak berubah. Apa yang tak berubah? Iaitu huruf terakhir itu tetap. Baris dia tetap, kedudukan dia tetap. Oleh kerana kita tengok nusira ini perkataan asal, dan cara kita nak menentukan mabniyun ala ham tu boleh jadi fathah, boleh jadi kasrah, boleh jadi dhammah,
boleh jadi sukun. Yang itu bergantung ataupun hasfun nun ke apa ke tak kisahlah. Kan? Jadi kita tengok huruf yang terakhir. Dekat sini ra adalah huruf terakhir dan baris ra itu adalah fathah. Sebab itu kita kata apa? Mabniun alal fathi. Baik. Watta'u, ni pula cerita ta ini. Cerita tentang nusira dah lepas. Ta di sini adalah alamatut ta'nis. Watta'u alamatut ta'nisi. Ta di sini adalah tanda keperempuanan. Tanda muannasnya fi'il tersebut. Ya. Baik. Ta, ti. Sepatutnya Ustaz, mati Ustaz. Kenapa pula ti ni? Wah, harfun. Ta itu adalah huruf. Dia tanda muannas. Dan ta ini kategori huruf mabniun ala sukun. Tetap atas sukun. Mabni atas sukun. Mabni dia bermaksud tetap. Bentuk dia atas sukun. Sukun bermaksud tanda mati. Apa tanda mati Ustaz? Ti Ustaz. Bukannya tanda mati ni sukun. Tapi dalam kita memberikan i'rab, kita kata harfun mabniun ala sukun. Betul. Kita kena sebut begitu. Dia adalah huruf yang mabni ala sukun. Cuma alladhi hurrika ilal kasri. Sukun yang alladhi yang hurrika dibariskan, digerakkan baris dia. Tahrik maksud digerakkan ataupun kita kata diletakkan barisnya ilal kasri kepada kasrah. Daripada sukun, mabniun ala sukun, daripada bina sukun allati hurrika ilal kasri yang diberikan baris bawah dia, yang digerakkan kepada baris bawah dia. Man'an bagi mengelakkan, bagi mencegah, bagi menghalang. Man'an min ajli, dia maf'ul li ajli. Man'an bagi menegah, bagi mencegah, bagi mengelakkan. Liltiqa'is sakinaini, liltiqa'i bertemunya as-sakinaini, dua yang mati. Mana dua yang mati? Nusirat, ta ni mati dah. Lepas tu alif lam ni mati dah. Mati jumpa mati, macam mana kita nak bariskan yang kedua ni? Kan? Tak boleh. Mati jumpa mati, kita tak boleh. Maka kita kena hidupkan salah satu. Hidup yang kedua lah Ustaz. Kalau hidupkan yang kedua, macam mana mati ni nak tolak, nak bunyikan? Tak boleh nak matikan, nak bunyikan yang kedua. Sebab yang kedua tu mati kan? Yang kedua tu hidupkan, matikan yang pertama. Tak boleh matikan pertama. Dia kena hidupkan yang pertama supaya yang hidup boleh tolak yang kedua. Itu dari segi falsafah dia lah. Tak kisahlah. Yang penting adalah apabila bertemu dua mati, yang pertama tu kita hidupkan. Dan Arab dia tak boleh bertemu antara dua kematian. Mati pertama, mati kedua tak boleh. Kan? Kalau orang Cayan Walid, orang Cina dia tak suka nombor 4. Tak mau. Dia nombor tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, terus 3A, 3B ke 3 apa, terus lompat nombor 5. So kita cari nombor 4 duduk kat mana? Nombor 4 adalah C, bagi dia mati. Jadi Arab dia tak boleh mati dua kali, tak mau dia. Dia mati satu boleh lah. Itulah kenyataan dia. Kan? Pergi tak kembali. Afanallahu wa iyyakum wa farallahu lana wa lakum jami'an. Okey. Al-muslimatu, muslimatu. Nampak perkataan al-muslimatu dalam ayat nusiratil muslimatu. Nampak dah kan? Nusirati ta tu adalah alamatut ta'nis, mabniun ala sukun, bukan mabni ala kasrah. Tadi Ustaz kata tengok baris bawah betul, tapi asalnya adalah dia sukun. Cuma di baris bawah kan sebab nak mengelakkan man'an liltiqa'is sakinaini, untuk mengelakkan bertemunya dua yang mati. Iaitu ta, nusirat, ta yang mati, lepas tu lam yang mati. Tak boleh. Maka hidupkan yang pertama, jadilah ti dekat sini, nusirati. Kita kena tulis macam ni, nusiratil muslimatu. Kena baca macam tu. Kalau kita nak wasal. Kalau kita nak wakaf, kita kena baca nusirat al-muslimatu. Yang tu betul. Yang tu betul. Nusirat al-muslimatu. Kalau kita baca nusirat muslimatu, salah. So ada alif lam kan? Kalau tak nak sebut alif lam, nusirat muslimatun. Ada takkan ada ti kat situ. Tapi kalau ada alif lam, kalau kita nak baca secara wakaf, kita kena baca nusirat
al-muslimatu. Kalau kita nak baca wasal, kena baca dengan nusiratil muslimatu. Kena hidupkan ta. Sebab man'an iltiqa'is sakinaini. Al-muslimatu, perkataan al-muslimatu ini, i'rab dia apa? Analisisnya. Naibu fa'ilin. Dia adalah merupakan naib fa'il. Apa maksud naib fa'il? Pengganti kepada fa'il. Kenapa jadi pengganti kepada fa'il? Sebab dalam ayat ini tidak disebutkan fa'il. Kenapa tak disebutkan fa'il? Tadi kita sebutkan dalam perbincangan awal pagi tadi. Sebab apa kita tak sebut fa'il? Lil ilmi bihi, awil jahli bihi, awil khawfu minhu, awil khawfu alaih. Ada 4 alasan. Sebab kita dah tahu siapa pembuat dia, tak payah sebut lagi. Sebab kita tak tahu siapa pembuat, memang tak boleh nak sebutlah. Atau kita takut berlaku sesuatu kemudaratan terhadap diri kita yang akan dilakukan oleh fa'il itu kepada kita. Ataupun kita bimbang akan berlaku kemudaratan kepada fa'il tersebut. Ini semua alasan-alasan kenapa tidak disebutkan fa'ilnya. Baik. Sekarang boleh jadi nusiratil muslimatu, 4 tu ada. Yang pertama, sebab bagi kita yang membantu seorang muslim pastilah seorang muslim yang lain. Al-muslimatu nasarat al-muslimatul muslimata, ataupun nasarat ayat asalnya. Nasarat Fatimatu muslimata. Ataupun nasarat al-muslimu al-muslimata. Orang Islam. Ataupun kita kata nasarallahu al-muslimata. Nasara. Jangan nusira pula. Sebab ada fa'il kan, nasara Allahu sebagai fa'il. Oleh kerana kita kata yang membantu seorang muslim itu adalah, yang akan membela adalah Allah. Jadi kita tahu, semua kita tahu orang muslim Allah akan bela. Allah akan membela. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin, contoh dia. Baik. Kemudian kalau kita tahu, kalau kita tak tahu, kita tak tahu. Memang tak tahu. Ada satu orang perempuan muslim yang dibantu. Siapa tolong dia? Siapa bantu dia? Siapa bela dia? Tak tahu. Boleh jadi. Ataupun kita bimbang. Kalau kita sebut contoh dia, nama fa'il itu siapa yang membantu? Macam orang Israel sekarang ni, orang Palestin sekarang ni. Kan, kalau disebut sesiapa yang membantu seseorang muslim yang lain, maka mungkin akan diberikan tindakan ataupun seksaan sebagainya. Jadi kita bimbang berlaku. Itu khaufun alaihi. Bimbang berlaku kalau kita dedahkan siapa yang melakukan perbuatan itu, maka akan berlakulah kemudaratan ke atasnya. Atau berlakulah tindakan. Kalau kita kata Yahudi, contohlah Yahudi sekian-sekian ini, dia yang membunuh orang Islam, dia yang membunuh orang kalau dalam ayat lain lah, dia yang membunuh seorang perempuan muslimah. Bila tahu, Yahudi pun serang pada kita. Kita takut bila kita dedahkan perbuatan itu, maka mudarat akan berlaku pada kita. Itu yang disebutkan sebagai ayat al-awil khawfu minhu. Baik. Ayat muslimah naibu fa'ilin adalah pengganti kepada fa'il. Cara baca dia naibu fa'ilin, gariskan. Marfu'un, gariskan. Wa alamatu raf'ihi, gariskan. Ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Ataupun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Boleh juga. Jadi perkataan al-muslimah adalah naib fa'il. Dia adalah perkataan yang bila naib fa'il marfu'un, yang kita kena bagi alamat ataupun diberikan tanda rafa'. Marfu'un isim yang diberikan tanda rafa'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa' yang kita nak bagi itu adalah ad-dhammah, dhammah. Al-zahirah yang nyata. Nampak dhammah mana dia? Ni tu ni. Kan? Kataan tu ni. Al-muslimatu, tu dhammah dah. Dhammah yang nyata di akhir kalimah ini. Baik. Kita tengok contoh yang berikutnya, nusirat al-muslimatani. Okey, kita tengok dekat ayat ni nusirat al-muslimatu. Cuba tengok
pada ayat, pada perkataan yang tadi. Nusira al-muslimu. Nampak tak? Nusira al-muslimu. Nusira al-muslimu. Ini nusirat al-muslimatu. Ini dalam bentuk mufrad mudzakkar. Ini dalam bentuk mufradah muannatsah. Sebab apa? Sebab ada ta dekat sini. Kalau kita tengok kepada ayat yang kedua. Tengok ya. Ingat. Kalau ayat kedua tadi nusira al-muslimani. Nusira juga tapi fa'ilnya musanna. Musanna muzakkar. Fi'il nusira mufrad muzakkar. Kita tengok pada contoh yang kedua nusirat al-muslimatani. Sama je dengan nusira al-muslimani. Sebab cuma beza dia pada ta lah, ta fi'il tu. Tanda muannas tu kena ada. Cuba tengok ayat nusira. Ayat ini nusiratil muslimatani. Telah ditolong, telah dibela, telah dibantu dua orang wanita muslim. Kita tengok analisis dia untuk perkataan nusirati yang duduk dalam ayat nusiratil muslimatani. Nusirati fi'lun madin. Fi'lun garis. Madin garis. Mabniyun lil majhuli garis. Mabniyun alal fathi garis. Watta'u alamatut ta'nisi garis. Harfun garis. Mabniyun alas sukuni garis. Alladhi hurrika ilal kasri garis. Man'an liltiqa'is sakinaini. Baik. Kenapa garis-garis tu? Saya kata potong-potong tu supaya kita dibiasakan, terbiasa. Supaya kita terbiasa menyebutkan cara membaca ayat tersebut ataupun petikan tersebut. Cara membaca tu menunjukkan kita memahami dengan baik. Baik. Nusirati fi'lun. Ia adalah kalimah fi'il. Kemudian kalimah fi'il. Bila kita kata fi'il, apa kategori masa dia? Dia adalah kategori madhi yang telah berlalu. Kemudian fi'il nusira ni bentuk majhul. Sebab tu kita kata mabniyun. Binaannya bentuknya adalah bentuk majhul. Kemudian mabniyun alal fathi. Oleh kerana fi'il madhi dia adalah kategori fi'il yang mabni, bukan kategori fi'il yang mu'rab. Kalau mu'rab contoh dia fi'il mudhari'. Madhi fi'il mabni. Amar fi'il mabni. Bila kita kata fi'il madhi terus kena ada mabniyun. Cuma mabni ala apa? Mabniyun ala tu apa? Kita tengok. Ini sirati Ustaz. Kasrah lah. Sebab ti tu tak boleh. Sebab yang dikira adalah perkataan asal. Nusira ni. Nusira ni yang kita ambil kira. Kita ambil kira sebab apa? Sebab nusira adalah kalimah asal. Ti tu adalah tambahan untuk menunjukkan perbuatan ini, kalimah fi'il ini adalah untuk muannas. Baik. Jadi ra, nusira huruf akhirnya ra. Ra itu berbaris fathah. Sebab itu kita kata mabniyun alal fathi. Watta'u sama macam atas tadi. Sama aja. Cuba perhatikan. Watta'u sama aja. Selepas tu watta'u dekat sini. Watta'u alamatut ta'nis. Harfun ada sama aja. Sama ya tuan-tuan. Jadi saya tak mau sebut ataupun bincang lagi sebab sama dengan atas. Ya. Watta'u alamatut ta'nis. Ta disebut adalah alamat ta'nis. Harfun dia adalah huruf mabniyun ala sukun yang mabni dengan tanda sukun. Alladhi hurrika ilal kasri yang diberikan baris bawah. Mana al-iltiqa'is sakina ini kenapa baris bawah? Untuk menyelakkan berlakunya pertemuan dua yang mati. Baik. Al-muslimatani, perkataan al-muslimatani dalam ayat nusiratil muslimatani, kalimah muslimatani ini kalimah ini okey. Kalimah ini apa i'rabnya? Apa analisisnya? Analisisnya adalah dia adalah kalimah naib fa'il. Ayat dia macam tadi juga, sama juga. Kalau kita nak letakkan, kita letakkan Allah, contoh dia, ayat dia adalah nasarallahul muslimataini. Nasarallahu al-muslimataini. Itu ayat asalnya. Ya. Kalau tadi nasarallahu al-muslimatah.
Kalau mufrad ini muslimataini. Lepas Ustaz, itu muslimataini. Ni muslimatan ni ialah ketika ayat nasarallahu al-muslimataini, nasarallahu al-muslimataini, muslimataini dia mansub. Tandanya kena bagi tanda nasab lah. Sekarang ini rafa', maka kita kena bagi tanda rafa' lah. Apa tanda rafa'nya? Naibu fa'ilin marfu'un. Naib fa'il. Sebab apa naib fa'il? Sebab nusira. Nusira. Fi'il bina majhul. Ayat dia nusira al-muslimatani. Dibantu, dibela dua orang wanita muslim. Tak disebut siapa fa'ilnya. Apabila tak sebut fa'ilnya, maka kita kena cari pengganti kepada fa'il yang disebut naib fa'il. Maka kita tengok dekat sini muslimatani adalah kalimah naib fa'il. Pada ayat asal nasarallahu al-muslimataini. Sekejap saya tulis. Ya. Nasarallahu, sekejap. Nasarallahu al-muslimataini. Itu ayat asal dia. Kemudian muslimataini. Ini ayat dia, tuan-tuan. Ini ayat dia. Nasarallahu al-muslimataini. Ayat asal dia nasarallahu al-muslimataini. Ya. Okey. Al-muslimataini. Fa'ilnya adalah Allah. Fa'il adalah Allah. Ya. Fa'ilnya adalah Allah kat sini. Tetapi apabila kita tak sebut fa'il, kita buang perkataan kalimah perkataan dekat situ, fa'ilnya Allah, kita tak tidak sebut dalam ayat yang ada kat sini nusirat al-muslimatani, tak ada fa'il. Iaitu perkataan Allah itu kita tak bawa, tak sebut dekat sini. Maka daripada al-muslimataini, daripada nasab, dia akan jadi apa? Dia akan jadi marfu'. Sebab tu kita kata naib fa'il marfu'. Bila naib fa'il dia mesti rafa'. Yang tadi muslimataini dia adalah maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Sekali naibu fa'ilin dia mesti marfu'. Diberikan tanda rafa'. Wa alamatu raf'ihi, kita kata apa tanda rafa' ni? Kita kata marfu'un. Dia diberikan tanda rafa'. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi al-alifu alif. Niabatan 'anid dhammati. Alif tu dia ni adalah niabatan, ganti kepada dhammah. Sebab apa? Li'annahu muthanna. Wan nunu, nun ni muslimatan ni kan dia adalah ganti kepada wan nunu. Nun itu aiwadun, adalah ganti anit tanwini kepada tanwin. Jadi nun yang ada pada kalimah isim musanna, nun itu sebenarnya adalah ganti kepada tanwin. Fil ismil mufradi, pada saat kalimah itu dalam bentuk mufrad. Muslimun, muslimatun, tun. Bunyi ada nun kan? Tu, tanwin tu. Muslimatun. Bila dia jadi musanna, tak ada dah tanwin. Maka kita letak nun, kembali balik nun tu. Jadilah kalimah itu muslimatani. Seterusnya, nusirat al-muslimatu. Sama juga tuan-tuan. Ini sama saja. Cuba tengok. Nusirat fi'lun madin. Sama tak dengan atas? Nusirat yang ni. Nusirat untuk nusiratul muslimatani. Sama tak dengan nusirat al-muslimatu? Sama aja. Kan? Dari segi i'rabnya sama sahaja. Tak ada berbeza. Sama aja.
Kenapa dia ada ta tu baris, apa ta tu apa, yang ta ni apa, dia adalah alam ta'nis. Kenapa dia baris bawah di alladhi hurrika ilal kasri man'an liltiqa as-sakinaini. Sama je. Jadi kita kena faham. Kaedah ni kita kena faham. Jadi di mana pun ayat itu berlaku, format tersebut adalah kekal. Kemudian kita tengok al-muslimatu naibu fa'ilin. Naib fa'il. Al-muslimatu adalah naib fa'il marfu'un. Naib fa'il ini adalah rafa', berada dalam keadaan rafa'. Atau kita kata marfu'un diberikan tanda rafa'. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa' dia adalah ad-dhammatu, iaitu tanda dhammah. Al-zahiratu ala akhirih, yang kedapatan dengan jelas di akhir kalimah. Mana dia? Tu ni dhammah ni. Nampak tak? Nampak. Sebab itu dikatakan al-zahir ala akhirih, di akhirnya. Baik. Selesailah kita untuk kategori yang kedua. Kalau kita tengok kategori yang kedua ni untuk muannas. Kita tengok nusirat, cuba tengok nusirat al-muslimatu, nusirat al-muslimatani, nusirat al-muslimatu. Semuanya menggunakan fi'il yang sama sebagai contoh, tetapi walaupun berbeza dari sudut bilangan. Ini seorang muslimah, ini dua orang muslimah, ini tiga orang muslimah. Nampak tak? Tiga orang muslimah. Walaupun tiga orang muslimah dan ke atas, dua orang muslimah ataupun seorang muslimah, fi'ilnya bentuk dia sama, nusirat. Apa bentuk dia? Mufradah muannasah. Mufrad ya. Walaupun dua orang pelaku, fi'il dia tetap seorang, satu je, tunggal. Kalau tiga orang pelaku dan ke atas pun, fi'il dia nampaknya tetap dalam bentuk mufrad. Sebab apa? Kali ini yang muannas. Kalau muzakkar yang awal tadi, nusira al-muslimu, nusira al-muslimani, nusira al-muslimuna, sama juga. Cuma yang menjadi perbezaan adalah nusira dia muzakkar, nusirat dia muannas. Apa kaedah dia? Kaedah dia kita baca tadi apa? Iza kana. Yang ni penting. Yang ni penting. Iza kana, kita kata iza kana naibul fa'il. Apabila naib fa'il itu tasniatan atau jam'an, bilangan dia dua ataupun lebih, maka fi'il bina majlul itu kekal dalam bentuk mufrad. Wa yutabiqu fit tadhkiri wat ta'nis, tetapi fi'il itu mesti sama dengan fa'il dari sudut jantina, lelaki dan perempuan. Ringkas ceritanya, kaedah kita kata apa? Fi'il perlu ikut fa'il dari sudut jantina. Fi'il tidak perlu ikut fa'il dari sudut bilangan. Dia kekal dalam bentuk mufrad fi'il tersebut. Itu kaedah dia. Sama dengan fi'il bina maklum yang sebelum ini. Fa'il sama dengan kaedah apa ni? Naib fa'il. Baik, sekadar itu dulu untuk pertemuan pada petang ini, insya-Allah, dan kita akan sambung nanti untuk ayat yang berikutnya. Yunsar. Kalau tiga yang enam yang lah. Nasara al-muslimuna, nasara nusira al-muslimu, nusira al-muslimani, nusira al-muslimuna. Dan juga ayat nusiratil muslimatu, nusiratil muslimatani, nusiratil muslimatu. Yang enam ini dia kategori apa? Fi'il madhi. Nanti contoh yang berikutnya kita akan belajar pula. Kita tengok dekat situ apa dia? Kita akan tengok contoh untuk i'rab bagi fi'il mudhari'. Yunsaru pula. Yunsaru al-muslimu, yunsaru al-muslimatu, al-muslimani, yunsaru al-muslimuna. Tunsaru al-muslimatu, tunsaru al-muslimatani, tunsaru al-muslimatu. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kalau tak ada halangan, besok kita akan bertemu pagi jam 9.30 insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas kebersamaan semua sahabat-sahabat, para pelajar, pencinta bahasa Arab. Moga-moga ada kebaikan kita pada pertemuan pada petang ini insya-Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.